Safé Sali, bekas penyerang kebangsaan, teruja dengan berita 7 bintang warisan baharu yang bakal memperkuatkan Harimau Malaya. Tunku Mahkota Ismail telah mengenal pasti 7 bintang warisan baharu untuk skuad senior Malaysia. Posisi yang bakal diisi mereka termasuk bek kiri, bek tengah, tengah menyerang, sayap kiri, dan penyerang. Pemain-pemain ini bukan saja berada di rantau selatan Eropa, malah beraksi di liga-liga utama Eropa. Antara nama yang disebut ialah Monchu Rodriguez dari Aris FC dan Naim Garcia dari Leganes yang pernah beraksi untuk Barcelona. Safé melihat ini sebagai satu berita baik karena Akademi Barcelona La Masia terkenal dengan menghasilkan ramai pemain berkualiti. Beliau berharap pemain-pemain ini dapat membantu barisan Harimau Malaya dengan pengalaman mereka. Safé juga ingin melihat bagaimana pemain warisan baharu ini menyesuaikan diri dengan corak permainan di Asia dan kemahuan jurulatih Peter Ceklamovski. Malaysia bakal mengharungi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 dalam kumpulan F bersama Vietnam, Laos, dan Nepal. Skuad negara akan berdepan Nepal di Kathmandu pada 25 Maret ini. Harimau Malaya, teruskan perjuangan. Kenangan manis di Jepun sentiasa tersemat di hati Peter Ceklamovski, ketua jurulatih Harimau Malaya. Beliau berkongsi detik-detik akhirnya bersama FC Tokyo sebelum menyertai skuad kebangsaan pada tahun 2025. Karirnya di Jepun bermula sebagai pembantu di Yokohama F Marinos pada tahun 2018. Kemudian beliau mengemudi Shimizu S-Pulse dan Montedio Yamagata, menjadikan Jepun sebagai rumah keduanya. Ceklamovski merasa diberkati berada di Jepun, di mana keluarganya juga merasa selesa. Menurutnya, Jepun mempunyai segala-galanya: bola sepak, persahabatan, dan persekitaran keluarga. Beliau melihat kemajuan jurulatih kelahiran Australia semakin terselah sejak kebelakangan ini. Ceklamovski percaya kepada potensi jurulatih Australia yang bekerja keras seperti generasi emas. Tugasan pertamanya bersama pasukan kebangsaan adalah aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal. Beliau merupakan watak penting dalam revolusi Harimau Malaya yang dipacu oleh Tunku Mahkota Ismail. Pemain tengah muda Malaysia, Muhammad Abu Khalil, pantas mendapat kepercayaan klub barunya, Nakhon Pathom United. Pada usia 18 tahun, Muhammad diberi peluang membuat penampilan pertama oleh jurulatih Nakhon Pathom, Thongchai Sukhoki. Muhammad masuk sebagai pemain gantian pada permulaan separuh masa kedua aksi menentang Bangkok United, menggantikan Suncai Chaolakwan. Beliau menyertai The King Tigers secara pinjaman dari Selangor FC sehingga akhir musim 2024-25 selepas tempo pinjaman bersama klub JT League FC Osaka. Muhammad menjadi pemain Malaysia kedua beraksi untuk Nakhon Pathom selepas rekan senegara Fergus Tierney yang dipinjam dari Johor Darul Takzim, JDT. Selain mereka, Thongchai turut merekrut pemain pertahanan Iran, Amir Hossein Nemati, dan mendapatkan bek tengah Persija, Mesa Al-Hamzah secara pinjaman. Keempat-empat pemain ini merupakan tonggak import baru Nakhon Pathom untuk mengharungi baki musim 2024-25. Kemasukan Muhammad dan Takuito pada separuh masa kedua membantu Nakhon Pathom United mengikat kedudukan 1-1 dengan Bangkok Angels. Kedua-dua pasukan kini mencari gol kemenangan dengan perlawanan berbaki 23 menit. Adakah Muhammad akan menjadi kunci kejayaan Nakhon Pathom United? Nantikan aksi seterusnya. Adakah Anda tahu tentang perpindahan mega yang menggegarkan dunia bola sepak Malaysia baru-baru ini? Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, telah memperkenan permintaan Terengganu FC untuk mendapatkan pemain sayap lincah, Akhyar Rashid. Akhyar Rashid, pemain berusia 26 tahun, kini secara rasmi menyertai Terengganu FC secara perpindahan tetap. Keputusan ini diambil karena Akhyar dianggap sebagai aset penting untuk pasukan kebangsaan Harimau Malaya. Tunku Ismail bersetuju untuk melepaskan Akhyar demi kebaikan bola sepak negara. Pihak klub JDT mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas keputusan ini dan berharap Akhyar dapat meningkatkan kualiti pasukan Terengganu. Akhyar Rashid turut mengucapkan terima kasih kepada klub JDT dan Diam Tunku Mahkota Johor atas segala sokongan. Akhyar akan kekal bersama Terengganu FC sehingga musim 2027
membawa harapan besar untuk masa depan pasukan. Sepanjang karirnya, Akyar telah merekodkan 7 jaringan dalam semua pertandingan, termasuk 2 gol menentang Shan United. Perpindahan ini bukan saja mengubah lanskap bola sepak tempatan, tetapi juga memberi harapan baru kepada peminat Trengganu FC. 2 bintang Trengganu FC, Akyar dan Safawi Rashid, mencabar rekod Arif Aiman Hanafi dari Johor Darul Takzim, JDT. Pertemuan separuh akhir Piala Malaysia 2024 di Gong Badak menyaksikan kemenangan 4-0 memihak kepada skuad Harimau Selatan. Arif Aiman menjadi tonggak penting JDT musim ini dengan 3 jaringan dalam Piala FA 2025. Namun, duo Trengganu turut mencatat 3 jaringan, bersaing rapat dengan Bergson da Silva yang mendahului Carta dengan 6 gol. Secara keseluruhan, Arif telah merekodkan 16 jaringan musim ini, sementara Safawi Rashid dengan 12 gol dan Akyar dengan 7 gol. Akyar dan Safawi adalah aset berharga Trengganu. Beraksi hampir semua perlawanan dalam kesebelasan utama, mereka telah menunjukkan prestasi cemerlang, menjadi harapan besar buat pasukan. Ujian seterusnya buat finalis Piala Malaysia ini adalah aksi ASEAN Club Championship. Mereka akan menentang wakil Indonesia PSM Makassar di laman sendiri pada 22 Januari ini. Adakah duo sensasi ini mampu terus mencipta keajaiban dan membawa Trengganu ke puncak kejayaan? Kecederaan yang dialami oleh Muhammad Feroz Baharudin telah mengejutkan ramai peminat bola sepak. Pemain pertahanan Johor Darul Takzim ini terpaksa melupakan baki saingan Liga Super 2024-25. Feroz yang berusia 25 tahun mengalami kecederaan anterior cruciate ligament ACL semasa sesi latihan. Dia berkongsi berita ini di media sosialnya, menyatakan bahwa dia perlu berehat panjang untuk pemulihan. Namun, dengan fasiliti canggih JDT dan kerjasama pakar luar negara, pemulihannya dijangka lebih pantas. Feroz akan terbang ke Spanyol bersama keluarganya untuk menjalani rawatan ACL. JDT mempunyai pakar perubatan sukan, Dr. Juan Bova, yang akan merawat Feroz. Sebelum ini, pemain seperti Matthew Davis dan Syahmi Safari juga menerima rawatan di luar negara. Feroz sering menjadi pilihan utama pengendali pasukan, Hector Bidoglio, dalam kesebelasan utama. Kecederaan ini juga bermakna Feroz akan terlepas saingan kelayakan Piala Asia 2027 yang bermula Mac ini. Dengan nilai pasaran sebanyak 600.000 euro, Arif kini menjadi pemain tempatan kedua termahal selepas Dion Kuls. Namun, Arif memegang gelaran sebagai pemain tempatan termahal di Liga Malaysia karena Dion kini beraksi di Liga 1 Thailand. Nilai pasaran Arif tidak hanya mencerminkan bakatnya, tetapi juga menjadikannya satu-satunya pemain tempatan dalam kelompok 10 pemain termahal di Liga Malaysia. Dengan berada di kedudukan ke-6, senarai tersebut dikuasai oleh pemain import, membuktikan betapa berharganya Arif dalam kancah bola sepak tempatan. Prestasi cemerlang pemain berusia 22 tahun ini telah menarik perhatian klub antarabangsa, termasuk beberapa klub gergasi Iran. Traktor FC dan Persepolis, 2 klub terkemuka Iran, berminat untuk mendapatkan khidmat Arif. Namun, berdasarkan prestasi semasa Arif dan peranan pentingnya untuk JDT, tampaknya sukar untuk Harimau Selatan melepaskan pemain itu. Kejayaan Arif Aiman bukan saja mencerminkan keupayaan dirinya, tetapi juga menjadi inspirasi kepada pemain tempatan lain.